setelah tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Jadi Tengku Abdul Rahman sekali lagi telah mencadangkan penubuhan Malaysia, iaitu pada 27 Mei 1961 di Singapura, jadi untuk menggabungkan tanah Melayu yang telah merdeka, Singapura, Sabah, Sarawak dan Brunei dalam persekutuan yang dinamakan Malaysia. Jadi cadangan ini telah disambut baik oleh kerajaan British kerana salah satu tujuan penubuhan gagasan Malaysia adalah untuk mengekang ancaman pengaruh komunis. Itu antara perkara penting lah yang menjadikan konsep persekutuan itu adalah sesuatu konsep yang jelas, yang boleh diterima oleh negeri-negeri yang dicadangkan di bawahnya. Dengan tanah Melayu akan mengetuai persekutuan yang baru ini, berdasarkan kepada tanah Melayu telah mencapai kemerdekaan dan dia adalah sebuah negara yang dari segi konsep persekutuan, apabila Tengku Abdul Rahman mencetuskan idea penubuhan, gagasan untuk menubuhkan sebuah persekutuan yang dipanggil Malaysia di Singapura, maka dia mengumpulkan idea untuk menjana pakatan ekonomi dan politik yang melibatkan persekutuan tanah Melayu dengan wilayah-wilayah yang dijajah oleh British pada waktu itu seperti Singapura, Sabah, Sarawak dan Brunei. Jadi idea pembentukan persekutuan Malaysia itu ada satu bentuk untuk menjana bentuk pakatan ekonomi dan politik bersama dengan negeri-negeri yang belum merdeka dan masih lagi di bawah penjajahan British seperti Singapura, Sabah, Sarawak dan Brunei. Jadi idea itu diteruskan, melahirkan lahir dari kesedaran bahawa tanah Melayu dan wilayah yang terlibat sukar untuk berdiri sendiri di peringkat antarabangsa. Jadi mereka perlu bergabung dari segi kekuatan ekonomi dan juga kekuatan politik untuk melahirkan sebuah persekutuan ataupun sebuah negara yang kuat. Ini menunjukkan betapa perlunya kerjasama antara warga negara untuk menceburkan diri dalam bidang politik, ekonomi dan sosial, sama ada di tanah Melayu, di Sabah, di Sarawak, Brunei dan juga di Singapura. Itulah idea yang dikatakan sebagai idea persekutuan yang dipanggil Malaysia. Jadi Kabinet British telah membincangkan isu tersebut pada tahun 1888 dan seterusnya jadi lebih serius pada 1931 setelah British menguasai 9 negeri Melayu, Sarawak dan juga Borneo British ataupun Sabah pada waktu itu untuk melindungi kepentingan British di Asia Tenggara. Okey pelajar, mari kita fahami dan kita lihat apa dikatakan sebagai reaksi terhadap cadangan Malaysia. Malaysia belum wujud, tapi dia hanya merupakan satu gagasan, idea dan juga cadangan. Jika kita nak lihat bagaimana reaksi sama ada dari dalam ataupun luar berkaitan dengan cadangan awal, idea-idea awal yang dikemukakan yang membawa kepada tindak balas ataupun reaksi negeri-negeri yang terlibat yang dicadangkan dalam Malaysia. Untuk menjelaskan tentang reaksi terhadap pembentukan Malaysia, kita boleh melihat reaksi ini dalam dua aspek. Pertama, reaksi terhadap pembentukan Malaysia dalam negara, iaitu melibatkan reaksi persekutuan tanah Melayu, reaksi Sabah, reaksi Sarawak, reaksi Singapura dan juga reaksi Brunei terhadap cadangan pembentukan Malaysia. Reaksi juga muncul daripada luar negara, terutamanya daripada dua negara, iaitu Indonesia dan juga Filipina, yang pada awalnya menentang apa dikatakan sebagai satu bentuk penjajahan baru oleh Barat ke atas negara-negara ataupun wilayah di Asia Tenggara. Okey, reaksi yang pertama adalah daripada negara Singapura. Konsep pembentukan Malaysia pada umumnya diterima dengan baik dan semua orang di Singapura pada waktu itu bersetuju untuk membentuk sebuah negara yang baru dan pemerintahan yang baru. Singapura yang diketuai oleh Lee Kuan Yew pada waktu itu nampaknya sangat berminat, tetapi terdapat pihak tertentu yang meragui kestabilan Malaysia. Pada mulanya, rakyat Singapura memberikan sepenuh sokongan, tetapi perubahan politik yang berlaku
di Singapura pada awal tahun 1961 telah mengubah pemikiran sebahagian daripada penduduk Singapura pada waktu itu. Parti Tindakan Rakyat ataupun PAP yang dipimpin oleh Lee Kuan Yew telah ditentang oleh Parti Rakyat Bersatu ataupun UPP. Iaitu sebuah parti sosialis yang memisahkan diri daripada Party Action Party atau People Action Party PAP yang bertujuan untuk membawa kemerdekaan kepada Singapura melalui cara lain dan menggunakan ideologi yang berbeza yang diketuai oleh Ong Eng Guan pada waktu itu. Reaksi yang berlaku di Singapura juga semakin jelas di mana pemimpin UPP yang bertanding menentang PAP ataupun People Action Party semasa pilihan raya kecil kawasan Hong Lim dan memenangi pilihan raya pada waktu itu. Itu juga pilihan raya kecil di kawasan Anson pada Julai 1981 juga menyaksikan kekalahan People Action Party kepada calon Parti Buruh. Dua insiden ini menguatkan Tuanku dan Lee Kuan Yew untuk berusaha ke arah pembentukan Malaysia. Jadi Singapura tertarik dan merasakan rancangan itu dapat membantu melindungi Parti Tindakan Rakyat yang dipimpin oleh Lee Kuan Yew dari ancaman sayap kiri ataupun Parti Sosialis pada waktu itu. Jadi Singapura pada tahun 1950-an berhasrat menggabungkan Singapura dan Tanah Melayu dalam Persekutuan Malaysia, di mana Lee Kuan Yew sebagai pemimpin petir setuju bergabung kerana Barisan Sosialis iaitu sebuah parti berhaluan kiri dapat dibendung daripada meluaskan pengaruhnya di Singapura. Pada Disember 1991, Majlis Undangan Negeri Singapura telah meluluskan usul penggabungan Singapura dan Tanah Melayu dalam Malaysia. Jadi ini telah menimbulkan reaksi yang berbeza. Satu, Parti Tindakan Rakyat ataupun Petir bimbang pengaruh kuat parti berhaluan kiri. Jadi mereka perlu mempertahankan kedudukan pemimpin mereka. Dari Majlis Undangan Negeri Singapura pada waktu itu telah meluluskan penggabungan tersebut. Ini satu lagi pihak yang memberi reaksi yang berbeza, itu Barisan Sosialis, Parti Buruh dan Parti Rakyat Bersatu yang tidak mahu bergabung dengan Tanah Melayu dalam Persekutuan Malaysia. Mereka berpendapat gabungan ini merupakan satu bentuk penjajahan baru dan menggesa kerajaan mendapatkan pandangan rakyat dahulu ataupun referendum. Itulah dua situasi yang berlaku dari segi reaksi penduduk Singapura terhadap cadangan ataupun gagasan ataupun idea awal kepada penubuhan dan pembentukan Malaysia. Seterusnya kita lihat reaksi Brunei Darussalam. Ini kalau kita lihat apabila gagasan Malaysia itu diutarakan, rakyat Brunei juga tidak sebulat suara bersetuju dengan gagasan Malaysia. Walaupun sebahagian besar pada peringkat awal itu penduduk memilih untuk bergabung dengan Malaysia, kebanyakan mereka lebih suka berdikari terlebih dahulu. Maksudnya mereka mahukan kemerdekaan daripada Brunei mendapat kemerdekaan dahulu daripada British, barulah untuk memikirkan untuk bergabung dengan Malaysia. Pada mulanya Sultan Omar Saifuddin sendiri sangat berminat, tetapi baginda menghadapi tentangan kuat daripada Ahmad M. Azhari, iaitu pemimpin Parti Rakyat Brunei pada waktu itu. Brunei sangat berminat di peringkat awal dan usaha dengan pembentukan Tanah Melayu, tetapi mereka lebih berminat untuk mendapatkan kemerdekaan mereka sendiri sebelum gabungan itu berlaku. Jadi Brunei lebih berminat untuk menggabungkan Sabah, Sarawak dan Brunei untuk membentuk kerajaan. Mereka juga tidak bersetuju dengan pembentukan Malaysia kerana bimbang Brunei akan kehilangan sebahagian besar daripada kekayaannya dengan mengambil bahagian dalam gabungan tersebut. Brunei melalui Parti Rakyat Brunei yang ingin membawa Brunei ke dalam organisasi lain dengan bersatu dengan Borneo Utara British dan Sarawak dan mewujudkan satu persekutuan yang baru yang dinamakan sebagai Kalimantan Utara. Penentangan daripada Azhari ini telah muncak sampai kepada kemuncaknya di mana berlaku pemberontakan bersenjata yang
berjaya ditumpaskan oleh Sultan dengan bantuan Inggeris. Jadi Sultan Brunei pada asalnya menyokong idea itu. Jadi mereka mahukan, tetapi mereka mahukan beberapa perkara diselesaikan terlebih dahulu. Seperti mereka mahukan kemerdekaan terlebih dahulu sebelum bergabung dengan Malaysia. Dan juga pada waktu itu kita lihat Parti Rakyat Brunei yang diketuai oleh AM Azhari menentang idea Malaysia. Sebab beliau mahu menggabungkan Brunei dengan Sabah dan Sarawak untuk membentuk Kalimantan Utara. Brunei akhirnya menarik diri dari cadangan Malaysia disebabkan oleh rasa tidak puas hati berkaitan dengan status Brunei di Malaysia, dalam Malaysia, status Brunei dalam Malaysia, dan juga isu-isu yang berkaitan dengan keuangan, utamanya dari segi industri minyak dan sebagainya, serta kedudukan Sultan dalam majlis raja-raja. Semua ini perkara-perkara yang menjadi halangan dalam melibatkan Brunei dalam pembentukan Malaysia. Jadi kita boleh simpulkan reaksi Brunei terhadap cadangan awal pembentukan Malaysia, di mana Brunei sertai Malaysia untuk menjaga kesamatan. Itu persetujuan dari peringkat awal. Satu Suruhanjaya telah dibentuk untuk meninjau pendapat rakyat Brunei tentang kemasukan Brunei di dalam Malaysia. Akhirnya Brunei menarik diri dari Persekutuan Malaysia, dari usaha idea untuk menggabungkan Brunei dalam Persekutuan Malaysia. Pada 7 Disember 1982, Parti Rakyat Brunei telah melancarkan pemberontakan di Kalimantan Utara yang ditubuhkan di beberapa buah bandar di Sabah, Sarawak dan juga di Brunei. Ini membawa kepada pemberontakan yang dilancarkan apabila Majlis Musyawarah dengan Brunei, dan Brunei menangguhkan keputusannya untuk bergabung dalam Malaysia, dan pada masa sama juga Indonesia menentang gabungan Brunei dalam Malaysia. Ini adalah perkara-perkara penting yang memberi reaksi kepada penggabungan ataupun perlibatan Brunei dalam cadangan awal gagasan Malaysia. Sekarang kita lihat reaksi penduduk di Sabah dan Sarawak. Reaksi orang ramai sangat menggembirakan, kerana ini bermaksud penduduk Sabah dan Sarawak akan bebas dari penjajahan British. Mereka juga percaya bahawa ancaman komunis akan dapat diatasi dengan mudah di bawah satu pemerintahan baru, dan mereka akan menyumbang kepada keseimbangan antara kaum di Malaysia pada waktu itu. Pada awalnya, Sabah dan Sarawak menentang cadangan memasukkan Sabah dan Sarawak dalam gagasan Malaysia. Sebelum membentuk gabungan, mereka lebih suka mencari gabungan yang hanya melibatkan 3 wilayah Borneo termasuk Brunei sendiri. Mereka juga mempunyai pemikiran kedua setelah diberi penerangan dengan penjelasan yang lebih baik oleh Tunku Abdul Rahman mengenai persidangan Parlimen Commonwealth di Singapura, dan juga oleh para pemimpin mereka dan warga negara mula menerima cadangan tersebut. Reaksi penduduk di Sarawak boleh kita simpulkan melalui reaksi parti-parti politik yang terdapat di Sarawak pada waktu itu. Pertama, panas. Mereka menyokong menggabungkan Sarawak dalam Malaysia. Mereka membangkitkan isu berkaitan dengan kemajuan ekonomi dan sosial. Parti Berjaya pula pada peringkat awal tidak mahu kemerdekaan pada mulanya. Dan mereka membangkitkan isu yang berkaitan dengan ekonomi dan juga sosial. SUPP juga menolak gabungan ataupun menggabungkan Sarawak dalam Malaysia ini. Mereka bimbang Sarawak akan dikuasai oleh Persekutuan Tanah Melayu yang telah lebih awal merdeka. Itu juga Parti Pesaka dan SNAP. Mereka juga bimbang akan hilang identiti dan dikuasai oleh orang Melayu. Mereka juga bimbang sumber ekonomi mereka akan dikuasai oleh Persekutuan Tanah Melayu. Dan satu lagi adalah Parti Perikatan Sabah yang dibentuk tanpa SUPP. Mereka menyokong pendubuhan Malaysia dalam usaha mereka untuk menyekat pengaruh SUPP, dan mereka telah mengemukakan tuntutan 20 perkara. Ini adalah antara reaksi di kalangan parti-parti politik yang terdapat di Sarawak pada waktu itu. Jadi reaksi penduduk Sabah dan Sarawak
adalah bercampur gaul, disebabkan oleh ada juga pandangan yang bersifat positif, ada juga yang bersifat negatif. Ini semua disebabkan oleh kegelisahan mereka terhadap kekhawatiran mereka terhadap kehilangan kedudukan. Ini kerana bimbang akan didominasi oleh tanah Melayu. Jadi orang bukan Melayu takut diskriminasi kerana kuasa politik akan berkumpul di Kuala Lumpur. Dan begitu juga mereka takut bahawa status agama dan bahasa mereka juga akan terancam. Orang Cina juga takut dengan persaingan ekonomi daripada rakan-rakan mereka yang berasal dari Singapura. Inilah antara perkara-perkara yang perlu diambil dimain peranan dalam usaha-usaha oleh jawatan kuasa yang akan ditubuhkan seterusnya selepas ini untuk merealisasikan usaha-usaha ke arah pembentukan Malaysia melalui jawatan kuasa perpaduan kaum, Suruhanjaya Kobot dan juga referendum yang telah dibuat sama ada di peringkat di dalam negeri ataupun yang diketuai oleh ataupun dianjurkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Seterusnya adalah reaksi Tanah Melayu. Tanah Melayu adalah komponen penting dalam gagasan Malaysia. Sebab Tanah Melayu telah mencapai kemerdekaan lebih awal. Jadi konsep ini pada awalnya diterima umum, tetapi ada juga yang mula berfikir secara berbeza. Jadi reaksi yang berlaku di Tanah Melayu ini kita boleh lihat dari beberapa perkara. Pertama, sebelum tahun 1951, pemimpin-pemimpin UMNO sering menimbang kelebihan dan kekurangan kepada Tanah Melayu dan orang Melayu jika bersatu dengan Singapura. Itu perkara yang pertama. Kedua, mereka berpendapat dengan kemasukan Sabah dan Sarawak, kebimbangan terhadap kepentingan orang Melayu, terutamanya dari segi jumlah penduduk, semakin berkurangan. Yang ketiga, sokongan untuk penyatuan terus tersebar. Ini setelah laporan dari Senur Abdul Rahman, Duta Besar Malaysia pada waktu itu, pada tahun 1961, menyatakan bahawa orang asli Borneo Utara juga saham Melayu telah menyuarakan sokongan mereka untuk bersatu. Kumpulan lain di Tanah Melayu yang menentang penubuhan Malaysia adalah Malaysia Islamic Party ataupun PAS, yang mendakwa orang Melayu akan kalah sekiranya Malaysia ditubuhkan. Jadi itu antara reaksi yang awal di Tanah Melayu pada waktu itu. Reaksi penduduk Persekutuan Tanah Melayu, pertama, kebanyakannya menyokong usaha murni untuk menyokong ahli anggota Persekutuan Melayu yang merdeka menjadi aset untuk memajukan Malaysia. Wujud perbezaan pendapat dari segi cara pelaksanaannya. Pertama, Parti Islam Semelaya dan juga Barisan Sosialis. Cadangan ini perlu dirundingkan di kalangan penduduk Tanah Melayu pada waktu itu. Kedua, UMNO perlu berpendapat bersetuju bergabungan dengan Sabah, Sarawak dan Brunei tanpa Singapura. Itu antara reaksi awal daripada dua pihak yang berbeza, iaitu UMNO dan juga Parti Islam dan juga Barisan Sosialis. Cuba kita fahamkan soalan ini. Apakah reaksi negeri-negeri yang dicadangkan dalam gagasan Malaysia dari tahun 1997 hingga 1963? Dalam soalan, kita ada 4 unsur penting yang perlu kita fahami. Pertama, dari segi tugasan. Jadi tugasannya jelas. Apakah? Kita kena pasti reaksi. Itu adalah kendak soalan. Itu reaksi ataupun tindak balas. Bagaimana negeri-negeri yang dicadangkan dalam gagasan Malaysia, iaitu Tanah Melayu, Singapura, Brunei, Sabah dan Sarawak. Bagaimana reaksi mereka terhadap cadangan untuk menggabungkan mereka dalam satu persekutuan yang dipanggil Malaysia. Jadi apa yang jadi perkembangan isu itu mesti berlangsung daripada 1957 sehingga 1963 apabila Malaysia secara rasminya diisytiharkan. Jadi apakah reaksi? Itu yang perlu pelajar jelaskan. Berkaitan dengan reaksi saja. Dia tanya reaksi, dia tidak tanya faktor. Ini kita jangan beri faktor, kita hanya tanya reaksi, kita hanya huraikan reaksi. Dalam masa 30 minit, pelajar hanya perlu memberikan reaksi Tanah Melayu, Singapura, Brunei, Sabah dan juga Sarawak. Ini berkaitan dengan reaksi mereka terhadap cadangan untuk mereka
digabungkan dalam sebuah persekutuan yang dipanggil Malaysia dari tahun 1957 tinggallah tahun 1963. Saya harap pelajar dapat mencuba membuat latihan ini dan mengulang kaji berdasarkan kepada apa yang kita telah bincangkan tadi berkaitan dengan perkara-perkara yang terkandung di dalam gagasan Malaysia dan akhirnya membawa kepada pembentukan Malaysia. Okey, selamat mencuba, teruskan belajar untuk menghadapi bawa persediaan untuk menghadapi peperiksaan dan juga sebagai knowledge pengetahuan kita sebagai rakyat Malaysia. Terima kasih. Jumpa lagi. Berminit bersama Suko Sensei. Hari ini kita akan berbincangkan tentang transformasi masyarakat dari segi ekonomi. Perkara penting yang berlaku apabila British meletakkan kuasanya di tanah